Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami hari ini bertemankan saya Liza Isham dan juga Mirahan. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dan program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan Mira, apa khabar pada hari Isnin yang ceria ini? Alhamdulillah, kabarnya baik tapi sedikit suara tu tak ada lah Eliza. Suara sakit tak tekak. ada. Sakit tekak sekarang musim-musim dan sebagainya dengan cuaca tak menentu kan. Dan kita tahu sekarang ni pun bilangan penyakit COVID pun dah meningkat naik jumlah angka bilangan dan kita harapkan semua penonton kita sentiasa dalam keadaan yang berjaga-jaga, jaga kesihatan. Kalau rasa tak sihat, pakai mask semula. Sebab apa? Kita tahu angka penyakit COVID sekarang telah pun meningkat. Mira, risau betul kan? Betul. Dan bukan itu sahaja, kalau dulu kita ada COVID-19, sekarang ni kita dah ada varian baru untuk COVID. Betul. Jadi seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maksudnya Eliza cakap tadi, pakailah mask. Jadi sekarang ni bukan mask satu, 2 lapis mask untuk tidak berjangkit dengan jangkitan-jangkitan yang ada di luar sana. Betul. Dan seperti biasalah, kami berdua di sini akan menemani anda bermula dari pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau kalau tengah drive ke, tengah masak-masak dekat dapur tu, boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja. Betul tu. Baiklah Mira, sekarang ni awak perasan tak kereta, kita tengok jumlah kereta di Kuala Lumpur, kawasan bandar lah, dah meningkat naik ni. Sebab apa tu? Sebab apa? Kejap saya fikir. Cuba awak fikir, mungkin awak boleh kaitkan dengan kehidupan awak ke apa-apa yang terjadi pelik-pelik ke. Okey, saya baru teringat satu kisah ni Eliza. Okey, apa dia? Okey, saya semalam ada beli coklat. Sajalah beli coklat, kirim daripada kawan pergi Langkawi. Lepas tu saya simpan dekat rumah, dah siap sorok ni. Bangun pagi tadi dah habis. Dah habis? Ya, tiba-tiba saya tengok ada adik saya 2 orang kat rumah. Apalah dia orang buat? Tahu-tahu mencuri coklat orang. Oh Mira, ya, sebab sekarang ni musim cuti sekolah. Ya, patutlah tak pergi sekolah. Ya, betul. Dan sebab tu juga kalau kita perasan bandar-bandar utama kita seperti Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan sebagainya penuh dengan kereta. Nak masuk KL, nak keluar KL penuh. Kenapa? Sebab sekarang ni musim cuti sekolah. Kita pula dah habis sekolah dah lupa dah. Kita tak perasan cuti kan. Jadi kita tahu cuti sekolah inilah satu waktu yang paling dinanti-nantikan oleh para guru, para pelajar dan juga ibu bapa, kerana inilah waktunya untuk kita bergembira bersama-sama, mengeratkan hubungan antara satu sama lain, meluangkan masa, pergi shopping sana, pergi shopping sini dan berjalan-jalan, Mira. Ya, betul tu. Jadi kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin nak bawa anak-anak berjalan, sebenarnya kita ada idea aktiviti menarik sempena cuti sekolah yang kami nak kongsikan kepada anda dalam segmen Warta Ilmu. Jadi banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan musim cuti sekolah ni. Yang pertama sekali adalah kita boleh jalan-jalan, cari tempat yang belum pernah kita lawati lagi, Mira. Betul. Sebagai contoh, kita tahu TRX kita dah buka dah. Ya, betul. Jadi bumi Malaysia ni sangat bertuah kena mempunyai pelbagai tempat-tempat menarik yang boleh dilawati secara percuma ataupun berbayar. Kalau percuma tu macam pantai, air terjun, museum, sungai dan banyak lagi tempat. Jadi untuk musim cuti sekolah ini, anda perlu ubah sedikit strategi dan mencari tempat-tempat atau taman-taman berdekatan yang belum pernah anda lawati. Atau mungkin melawati sekitar taman perumahan kerana pasti ada lagi ceruk yang kita belum temui. Jadi ambil peluang ni, bersama dengan anak-anak cari tempat-tempat, buat sesuatu yang lebih baru untuk menambah pengalaman baru dan juga menambah pengalaman anak-anak dan perkembangan minda mereka. Ya, betul. Nanti naik sekolah boleh mereka bercerita. Ya, itu yang seronok bercerita dengan kawan-kawan nanti. Bila cerita dengan kawan, kau pergi mana? Saya pergi
Langkawi, saya pergi Pening. Betul. Dan biasa Mira, kalau lepas habis cuti sekolah ni nanti cikgu akan minta buat apa tahu? Ni karangan cuti sekolah. Ya, betul. Senang nanti nak tulis karangan. Betul tu. Okey, yang kedua. Yang Okey, kedua silakan. ni lebih sesuai kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang telah remaja. Kalau kecil-kecil lagi tak boleh. Okey. Kalau baby pun jangan. Meredah hutan. Pergi jungle trekking. Tapi pergilah jungle trekking yang dah ada track yang memang dijamin selamat. Sebab Malaysia ni memang diberkati dengan hutan hujan yang sangat meriah dan denai alam semula jadi yang indah. Jadi memang ideal lah kalau nak bawa mereka pergi mengembara. Bolehlah jadi filem-filem macam Upin Ipin. Ada mengembara bersama keluarga. Jadi di sini anak-anak juga boleh menemui kepelbagaian flora dan fauna yang ditawarkan di bumi Malaysia ini. Jadi yang paling penting ingat, pilih laluan yang sesuai untuk umur dan tahap kecergasan anak anda dan jangan lupa barang-barang penting seperti air, penghalau serangga dan kasutnya selesa. Ini sangat penting sebab kalau tapak kasut tu licin dah membahayakan anak. Kita tak nak apa-apa yang buruk berlaku. Betul tu. Jadi ini pun sekarang ni tengah trend. Ya, betul. Bersukan sambil ambil gambar cantik-cantik macam tu. Okey, jadi yang ketiga ialah pergi kepada taman tema air. Manjakan diri kita dan anak-anak kita dengan cara yang bermain air. Sebab kita tahu kat Kuala Lumpur dan pelbagai tempat luar bandar pun ada tempat untuk bermain air. Harga pun sangat berpatutan dengan gelongsor air, dengan kolam, dengan sungai malas yang menyenangkan kan. Duduk atas boya tu, duduk aja macam tu kan. Boleh tutup mata filem-filem. Boleh tutup mata, senang. Satu hari dah settle, 3 hari penat duduk rumah. Betul. Jadi dapatkan pakaian renang pelindung matahari yang paling penting sekali dan bersemangat. Bersiap dan sama-samalah main air ramai-ramai dengan yang paling penting sekali jaga kesihatan lah. Kalau rasa tak sihat tu jangan pergi ke tempat-tempat yang terbuka. Boleh cuba untuk pergi jungle trekking dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali kena bersama keluarga. Luangkan masa bersama keluarga. Dan kita punya taman tema air Eliza sebenarnya di Malaysia ni sangat banyak. Betul. Dekat Johor ada, dekat KL pun ada, dekat Selangor ni pun berapa banyak. Ada Bangi Wonderland, ada Sunway, dan Sunway Lagoon dan sebagainya. Ada Formosa. Jadi macam-macam ada, boleh pergi sahaja. Dan yang paling bestnya Eliza, sekarang ni kan orang tengah healing-healing, mood healing. Duduk dekat atas kursi healing tu. Ya, betul. Jadi yang keempat ni berkelah di taman ni paling simple lah. Sebab apa? Sambil kita berkelah, mak-mak tu boleh masak, bawa makanan dekat tepi tasik ke, tepi sungai ke, dekat taman ke, boleh makan sama-sama, sedap-sedap. Jimat pun jimat juga. Betul. Kan? Kalau nak cut cost tapi still bergaul dengan anak-anak. So boleh main permainan, mungkin boleh main batu seremban, boleh bawa congkak, boleh main kad atau Uno kad. Yes, Uno kad. Lagi satu apa? Family. Happy family. Dan sambil cerita-cerita, mungkin boleh cerita sejarah keluarga, cerita pasal atuk nenek ataupun mak bapak nak cerita pasal mak bapak punya kehidupan waktu kecil. Itulah masanya. Jadi selain daripada kalau malas sangatlah kan nak keluar daripada rumah, mungkin kos, pengangkutan dan sebagainya masalah, jangan risau. Anda boleh bergotong royong di rumah membersihkan kawasan rumah tu. Cuti sekolah ni sebenarnya adalah masa yang paling tepat untuk jalankan aktiviti gotong royong ni. Tapi bukan gotong royong mengemas saja. Anda perlu pergi spesifik. Okey, hari ini kita kemas store. Nak jadikan bilik yang cantik ataupun bilik lepak. Jadi kemaskan ramai-ramai, slow-slow, ajak anak-anak sekali, kemas elok-elok, ajar dia orang erti menghargai apa yang kita ada. Jadi kita akan membersihkan kawasan rumah dan sebagainya. Lepas tu boleh duduk makan macam happy picnic macam tu kecil-kecil. Sambil-sambil tu mana tahu jumpa gambar boyfriend lama mama ke boyfriend lama papa ke, boleh bercerita tentang kisah-kisah lama. Sebenarnya macam-macam aktiviti yang menarik yang kita boleh lakukan bersama anak-anak. Tak kisahlah menggunakan duit ataupun tidak. Yang penting kita spend masa yang berkualiti bersama keluarga tu
Dan ini sangat penting ya, sebab sebenarnya cerita kanak-kanak tu, pengalaman dia bila dia nak bercerita dengan kawan-kawan, tak adalah dia rasa sedih, oh kawan-kawan buat ini, kawan-kawan buat itu, tapi saya tak buat apa-apa. Cuti sekolah 2 minggu. Jadi boleh pilih mana-mana, Tarikh. Betul. Jadi ibu bapa pula perlu ambil peluang sebab kita kena faham masa anak-anak tu tidak akan kita dapat putar kembali. Jadi pastikan mereka ada memori, at least memori yang mereka boleh ingat dan boleh bercerita kepada anak-anak juga cucu mereka bila mereka besar nanti. Okey? Ya, betul tu. Okey, jadi Eliza sekarang nak kongsikan bersama dengan penonton Hawa di Rumah kebaikan misai kucing. Jadi yang pertama, boleh mencuci darah dari bahan toksik, dan yang kedua, kaya dengan potasium yang membantu untuk menyingkirkan garam. Jadi dengan itu, kita ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sihat. Tawaran hebat Sukashop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Okey, jadi tadi kita dah berkongsi aktiviti waktu cuti sekolah. Betul. Jadi Eliza, ada satu lagi aktiviti yang kita boleh buat. Mira. Saya terfikir. Okey, apa yang awak terfikir? Mungkin aktiviti tu kan, macam kalau Netflix kita tengok kat TV. Okey. Ada tak macam aktiviti program yang kita tengok secara live? Macam teater ke kan? Oh, macam ada sangat Eliza. Ada? Of course ada. Jadi itu yang kita nak bawakan kepada Betul penonton tu. Hawa hari ini. Mungkin boleh bawa anak-anak untuk pergi melihat persembahan teater daripada pelajar-pelajar ijazah Sarjana Muda Teater Aswara. Betul. Iaitu PETA 2023. Jadi tanpa membuang masa kan, kita ada seorang pengarah. Pengarah yang kita bawakan untuk mungkin anda boleh put under consideration untuk pergi tengok teater dia, iaitu El Widuri sebagai pengarah Kisah Cinta dan lain-lain. Assalamualaikum. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali kan kita nak tanya dulu, apakah PETA 2023 sebenarnya? Sebab ramai penonton tertanya. Betul? Teater banyak ke? Apa PETA? Mungkin boleh terangkan sedikitlah apa itu PETA 2023. Okey, PETA ni stand untuk penilaian tahun akhir. So dia tingkatkan menjadi PETA. So kalau di Aswara untuk final project kita, mana-mana bidang pun akan dinamakan sebagai PETA. Okey, jadi kalau yang biasanya orang panggil FYP lah. Betul. Tapi di Aswara mereka panggil PETA. Mula-mula kita tengok tadi Eliza, ingatkan peta. Ya, salah sebut. Sebab Mira, mungkin PETA 2023 kali ini tahun ini bertemakan meninjau Asia, betul tak El? Dan dia mengangkat 4 produksi PETA yang terdiri daripada 16 pelajar dan akan dinilai daripada pelbagai bidang. Saya rasa awkward sikit lah sebab El bertemu El kan? Iyalah tu. Sebab sebut macam rasa sebut nama sendiri pula. Eliza interview diri sendiri ke? Tak, saya bukan pengarah lah, tak boleh jadi pengarah. Okey, silakan Mira. Jadi PETA 2023 ni akan diadakan di Black Box Aswara bertarikh 27 hingga 30 Disember. Jadi memandangkan kita ada pengarah kisah cinta dan lain-lain ni, mungkin boleh kongsikan sikit apa yang lain-lain tu? Yes, betul. Silakan. Okey, kisah cinta dan lain-lain ni satu skrip daripada penulis Indonesia, iaitu Allahyarham Arifin Sino. Dan lain-lain ni kalau nak tahu kena datang show, kita tak boleh expose dulu. Yang pasti dia bukan berkisahkan kisah cinta yang cinta biasa kita dengar. Mata-mata bukan. Dia cinta kepada benda lain.
Oh, okey, ni menarik. Tapi El memang tak bagi hint langsung kan. Kita dah minta dia kata tak ada. Jalan lain tu anak kena boleh. Dia tak bagi chance langsung ni. Jadi untuk kita tahu daripada pengarah Indonesia, betul tak? Jadi untuk bagaimana pula dengan penulisan skrip, mungkin ada perubahan daripada kisah yang skrip asal dan sebagainya hasil daripada El sendiri? Untuk skrip, saya memang masih mengekalkan bahasa Indonesia. Tak ada adaptasi kepada bahasa Melayu langsung. Saya masih mengekalkan speciality penggunaan bahasa Indonesia tu. Dan kalau kata olahan, of course ada untuk touch pengarah masing-masing kan. Dari segi estetika pengarahan, how the look untuk total persembahan tu, dari segi karakteristik yang saya instill untuk cerita kali ini berbeza. Dan dia punya genre pun, kalau sebelum ni kebanyakannya kisah cinta dan lain-lain ni banyak dibawa dalam sitcom. Sebab dia satu naskah komedi. Tapi kali ni saya bawa dalam aliran baru iaitu political satire. Political satire. Menarik ya. Jadi kalau sekarang saya faham kenapa poster dia tadi macam tu. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan kenapa cerita ini dipilih, sebab kalau daripada poster Eliza, mungkin ramai orang tertanya-tanya kenapa ada gambar anjing, atasnya ada crown, ada gambar macam setan, ada gambar macam orang yang pening kepala. Mungkin boleh kongsikan bersama penonton. Kisah cinta dan lain-lain ni sebenarnya dia mengisahkan kepincangan ataupun masalah sosial yang berlaku di Indonesia sendiri. Tapi yang menariknya kepincangan sosial ataupun masalah sosial yang diceritakan dalam naskah ni bukanlah macam kita biasa tahu skrip-skrip akan bercakap tentang masalah sosial dalam kalangan masyarakat biasa, masyarakat bawahan. Tapi yang berlaku dalam skrip kisah cinta dan lain-lain ni dia berbeza sebab dia mengangkat isu masyarakat bawah dan masyarakat atasan, iaitu pemimpin dan golongan-golongan atasan yang lain. Berani ya. Berani. Bila saya dengar, saya rasa berani El. Tapi El memang berani. Okey El, saya nak tanya juga. Kita tahu bila El ambil risiko sebegini, betul tak? Ia ada satu risiko yang besar sebenarnya. Sebab kita tahu ada orang yang tak berapa terbuka untuk menerima that side of political POV aspect and also the other side, betul tak? Jadi apa yang membuatkan El berani untuk ketengahkan isu sebegini dan pilih cerita kisah cinta dan lain-lain untuk dijadikan projek final akhir di PETA 2023? Bila saya daripada awal proses kita dapat skrip, of course kita dah melalui proses penapisan Betul. dulu dengan pihak pengarah, itu perlu. of course. Dan lepas itu kita ada proses kajian-kajian naskah. So melalui itu saya dah bila saya kaji balik, saya betul-betul nak angkat apa citra penulis ini yang which script ni was written tahun 1972 hingga 1973. Lama dah. Dan bila kita kaji, memang ada isu-isu yang berkaitan dengan political di Indonesia, political state pada saat itu. So bagi saya, baik saya cuma sampaikan hasrat penulis dan ialah sebab walaupun mengangkat isu politik tapi dengan tiket atas karya atau berseni, it should be okay. Dan kita tak ada mock any parties apa-apa kan. We just nak berkarya. Dan ia disampaikan dalam bentuk yang very subtle. Dan look persembahan tu pun very not really realistic lah. Kita more to symbolize. It's like a very easy lah, betul tak? Sebab kita kena faham kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kita perlu mengangkat karya sebegini sebab kita kena faham yang kita duduk dalam masyarakat yang terbuka. Betul? Jadi kita perlu berfikiran secara terbuka bila karya sebegini ditonjolkan. Ya, betul tu. Jadi apabila mengangkat penulisan daripada penulis di Indonesia yang telah pun meninggal dunia, jadi mungkin boleh ceritakan apa cabaran dan ada tak bantuan daripada orang-orang Indonesia sendiri untuk membantu penghasilan teater ni? Sebenarnya bila saya buat kajian readings di internet dan sebagainya, agak susah untuk jumpa news ataupun artikel yang bercakap berkaitan dengan penulis Arifin Sino ini. So saya perlu buat kajian perpustakaan lah, baca buku. Baca dan sebagainya. Sebab beliau pun dah meninggal lama. So untuk saya dapat tahu input-input itu perlu melalui buku dan buku-buku dari Indonesia lah. Banyak research yang kena buat lah. Ya. Karya yang terbaik itu adalah hasil daripada karya
karya-karya lama. Yes. Okey, jadi El, sebelum kita tutup segmen ni, saya nak tanya apa perasaan El untuk bila nak pun dah tarikh pun dah keluar. Betul. Peta akan ditayangkan. Jadi apa perasaan El, boleh kongsikan sedikit tak perasaan El macam mana? Perasaan of course gementar ada, gementar, sangat-sangat gementar biasa. untuk the 16 novels dalam peta kali ini, tapi more kepada excited lah sebab kita dah berempah pulas untuk menjayakan keempat-empat produksi ini. Kita membantu sama-sama kawan-kawan kan. So we would really appreciate kalau orang-orang luar boleh datang ke peta kita bermula 27 hari bulan Disember ini sampai 30 Disember untuk menyaksikan sendiri keempat-empat karya Asia ini yang dinamakan sebagai Meninjau Asia. Dan nilai sendiri untuk karya peta tahun ini. Betul. Okey, jadi di akhir-akhir ini mungkin boleh berikan kata-kata kepada penonton Hawa dan minta mereka hadir. Pada orang-orang luar di sana, kalau mahukan teater-teater yang lain daripada teater-teater kebangsaan di luar, datanglah ke Aswara, saksikan peta 2023-2024 ini. Saksikan peta tahun ini dan enjoy. Yes, betul. Memandangkan ini pun dah akhir tahun. Betul. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada El Widuri di atas perkongsian sebentar tadi. Sebentar lagi kita akan bersama dengan pelajar-pelajar lain pula dengan kisah yang lain. Betul tu. Jadi kita ucapkan tahniah and all the best. Thank you. InsyaAllah kita akan jumpa di peta 2023. InsyaAllah. Baiklah, kepada penonton kita kena berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan program Buah Bicara. Semestinya anda nak tahu banyak lagi tentang teater-teater di peta 2023 Meninjau Asia. Ya, betul tu. Silakan. Jadi namanya pun Meninjau Asia. Jadi kalau tadi kita ada skrip daripada Indonesia, jadi kita nak tahu pula lah yang kali ini teater ini diadaptasi daripada siapa? Daripada negara mana? Jadi bersama kita adalah Wawin Idham sebagai pelakon teater Malam Terakhir. Selamat datang. Terima kasih. Okey ke? Okey. Wawin okey? Okey. Jadi sebelum apa-apa hal tadi kan, saya nak kongsi sikitlah cerita belakang tabir. Cerita. Tadinya saya tanya Wawin, siapa nama dalam watak pada dia yang dipegang pada teater Malam Terakhir ni. Saya tak erti nak sebut. Jadi kita minta Wawin sendirilah untuk kongsikan watak Wawin dan juga sedikit mungkin sinopsis tentang teater Malam Terakhir. Apa ceritanya sebenarnya? Silakan. Naskah Malam Terakhir ni adalah naskah dari Jepun yang ditulis oleh Yukio Mishima dan diterjemahkan oleh penulis Indon iaitu Toto Sudarto Bachtiar. Tapi kali ini kami pentaskan dalam bahasa Melayu dan dipentaskan buat kali pertamanya dalam bahasa Melayu. Wow, okey. Nak tanya jugalah, memandangkan you ada watak dalam cerita yang diadaptasi daripada Jepun, ada darah-darah Jepun ke? Miras dah ada. Actually, saya memang minat culture Jepun. Faham. Ni mesti culture Jepun mesti on time kan? Ya. Orang Jepun kan on time, betul tak? Memang anime lover ni. Okey, tadi Wawin terlepas. Saya nak tahu nama watak. Sebab saya tak erti sebut, jadi saya minta Wawin sebut. Okey, dalam naskah ni ada dua watak yang akan dimainkan oleh pelajar dinilai. So salah satu watak tu adalah saya, watak utamanya iaitu Sotobah Komachi. Sotobah Komachi. Dan satu lagi watak iaitu seorang penyair. Okey. So cerita ni dia pasal seorang perempuan tua yang berumur 99 tahun. Dan juga dia mempunyai suatu sumpahan which is siapa-siapa atau mana-mana lelaki yang puji dia ni cantik akan mati. Risau. Tapi dia memang cantik lah. Dia memang cantik. Tapi masa dia tua tu dia ugly.
jadi mungkin tadi dah cerita sikit mengenai kisah malam terakhir ni. Kalau watak you sendiri, mungkin boleh ceritakan mengenai watak you. Susah tak nak feel watak tu? Ada cabaran ke? Bagilah teaser sikit. Sebab tadi pengarah tadi dia tak nak bagi teaser. Kan? So dia suruh tengok. Macam Wawin bagilah teaser sikit. Actually, watak tu sendiri memang mencabar sudah. Dari umur 21 nak bawa umur 99. Okey. So, Wawin sendiri kena banyak fokus dari segi vokal, gesture and the movement, everything at once. So, yeah, that's one of the challenge. Dan ada satu babak dalam Saya suka. cerita ni. Spoiler. Spoiler sikit. Ada satu babak ni which is the flashback dari tua ke muda tu. I have to change everything dari macam biasa suara, gesture, movement, everything, and also akan ada tarian. Which is the second waltz. Pada zaman dulu masa dia muda dulu. Masa dia umur 19. Saya tanya-tanya sebenarnya Eliza, sebab waktu teater, selalunya kita tahu teater ni memang dia berpanjangan waktu tu juga kan? Yes. Jadi macam mana dari segi kostum dan makeup, you nak bertukar daripada muda nak jadi tua tu, macam mana? Itu. Actually, makeup akan maintain tua. So, penyair tu sahaja akan nampak perempuan tua ni muda. Dan itulah bermulanya sumpahan tu. Okey. Risau ni. Saya macam berfikir, saya dah macam dah terbang. Sebab kita sebenarnya kan, saya sebagai seorang pengacara sendiri, saya sebenarnya kagum dengan pelakon-pelakon yang teater sebenarnya. Sebab dia lain daripada filem dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pelakon sendiri kan, mungkin apakah yang buat you rasa benda ni boleh dibuat? Macam apa yang you rasa benda ni akan jadi satu anjakan pada karier you sendiri? Sebab Wawin sebagai seorang pelakon, sebelum ni mesti banyak lakonkan pelbagai teater dan sebagainya. Jadi kelainan untuk lakonkan untuk Peta 2023 ni? Antara semua watak yang saya pernah main, mostly watak saya selalu main watak ibu. Watak ibu. Tapi kali ni membawa watak orang tua pula. So sangat berbeza, sangat jauh. Betul. So movement pun kena lambat. Dari masih nampak energi muda tu nak bawa karakter tu. Wawin sangat pun muda lagi. Ya, betul tu. Jadi di akhir-akhir segmen ni Eliza, kita nak minta Wawin untuk berikan kata-kata terakhir dan ajak penonton Hawa datang. Tetapi dengan nada suara tua. challenge. Bagi sikit lah teaser. Okey. Silakan. Kepada perempuan-perempuan di luar sana, datanglah tengok wanita ini berlakon sebagai perempuan tua berumur 99 tahun. Bertajuk Malam Terakhir pada 29 Disember pukul 8.30 malam dan 30 Disember pada pukul 3 petang di Black Box Aswara. Boleh ke saya tambah lagi? Boleh silakan. Kita tunggu. Sila. Dan selain daripada kami punya persembahan Malam Terakhir, ada juga persembahan lain, 3 production lagi, 2 naskah Indonesia dan 1 lagi naskah dari Thailand. Datanglah tengok di Black Box Aswara, Peta 2023, Meninjau Asia. Itu dia. Baiklah. Tak boleh. Saya tak boleh. Sebab saya macam tadi terkesima saat Wawin tiba-tiba tukar daripada orang tua. Betul. Dia bagi orang muda terus. Kalau anda nak tahu apa lagi plot twist yang ada pada Peta 2023, anda kena dapatkan tiket. Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Wawin kerana sudi datang, kongsikan kepada kami apa yang berlaku di Aswara. Semoga maju jaya dan insya-Allah kita akan berjumpa
Yes, kan? betul. Dan untuk segmen seterusnya kita ada seorang lagi tetamu daripada Aswara, filem daripada Rantau Asia yang mana pula anda kena nantikan bersama kami. Kita rehat sebentar. Kembali selepas ini. Meninjau 23 Asia. Eliza. 2023. Kita belum sambut New Year. Jangan cepatkan. Tak sengaja. Dia macam dah fikir apa. New Year. Tak sabar. Okey, maafkan saya. Peta 2023 meninjau Asia. Dan selepas ini dan sekarang ni kita bersama dengan scenografer. Awak tahu tak apa itu scenografer? Saya first time dengar. First time dengar, betul. Dan saya yakin penonton pun pasti first time dengar scenografer. Kita akan tanya sendiri kepada Riz Iskandar, iaitu scenografer Bulan Emas di Jendela Kakek. Assalamualaikum. Selamat datang. Thank you. How are you? Good. How about you Yes, guys? we are good. We are like hype up dengar ada teater kan. Mana tahu dapat pergi tengok. Okey, permulaan ni saya nak balik pada soalan saya dulu, Riz. Apa itu scenografer? Saya tak faham lah. Bukan budak teater, kita tak tahu. Ya, betul. So what a scenographer should do is to create the visual of a theatre. So dari segi set, props, costume, makeup, lighting, The and looks audio. and banyak, everything. Yes. Jadi basically seluruh produksi tu kebanyakannya scenografer. kena merealisasikan visual daripada pengarah and a little bit of contribution from pelakon. Yes. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya peranan scenografi ni dalam teater Bulan Emas di Jendela Kakek. Dia, dengan nama dia, I dengar dah. Sebab Kan? apa? Sebab dia mungkin daripada Indonesia. Ya, betul. Silakan, Riz. Okay, so spesifik untuk Bulan Emas di Jendela Kakek. So what I need to do a lot was research because the time setting untuk Bulan Emas di Jendela Kakek was in the past, it's 1970s. So I kena buat visually accurate history research on how the clothes look like, how the place looks like, and the culture, because that affects how the pelakon akan lakonkan di atas pentas. Oh, okey. Jadi bercerita mengenai setting tempat tu kan. Jadi macam mana you ambil tempat di mana di Indonesia tu dan macam mana you realisasikan dia? Saya pengarah nak ambil daripada Jakarta 1970. So what I did was going to check out archives, picture archives, and my pengarah ada friends a lot from Indonesia. So we asked pictures from their parents untuk tengok gambar apa semua. Oh, okey. Jadi kita dah bercakap tentang scenografer. Saya nak cakap tentang Bulan Emas di Jendela Kakek pula. Mungkin boleh kongsikan kepada kami lah. Mungkin saya dari tadi minta teaser je kan. Jadi saya akan minta teaser juga untuk Bulan Emas di Jendela Kakek ni. Mungkin apa sinopsis? Kisah ni berkisahkan apa sebenarnya? Okay, it's a konflik dia dalam Bulan Emas di Jendela Kakek is perebutan harta. I love perebutan Tapi harta. perebutan harta tu dia jadi konflik because kan kakek iaitu atuk dia favor cucu bongsu dia, which is Abdullah. Okay. And abang-abang dia tu macam tak puas hati. So bila perebutan harta tu ada and because dia orang nak harta, make sure harta tu jatuh kat tangan dia orang, there's a plot where they scheme untuk membunuh kakek sedap didapat the harta. Oh my God. And kakek juga ada anak angkat atau cucu angkat. Dia adalah pembantu rumah tapi dia diambil sebagai anak angkat. And he favors that girl also. So dalam skrip dia ada memberi harta kepada cucu angkat tu juga. angkat. Oh, Saya Mira, awak macam excited je pasal perebutan harta ni. saya Kenapa? suka Dah dia, ada Eliza. plan nak rebut-rebut harta ke? Oi, kalau boleh. Sebenarnya Eliza, perebutan harta ni bukan sesuatu yang asing. Betul. Dalam hidup kita sebagai rakyat Malaysia dan
even orang Indonesia juga sendiri. Jadi bila kita bercerita pasal harta, selalunya perebutan antara anak beranak. Tapi yang diketengahkan dalam bulan emas di jendela kakek ini adalah perebutan antara cucu-cucu dan juga cucu angkat. Menarik. Mana anak-anak dia? Okey, saya nak tanya kepada Riz, cabaran terbesar sebab ini adalah daripada 1970s, betul tak? Dengan culture Indonesia, bukan culture kita. Kita senang pergi jumpa atuk kita kalau hidup lagi, betul tak? Ni culture Indonesia. Jadi how do you manage untuk uruskan semua ni? Dan I nak tahu berapa lama preparation, your own preparation untuk siapkan. Sebab peta dah nak ditayangkan dah ni. Lagi berapa hari je? It took about 6 months. 6 months. And then my cabaran was more on how do I get it culturally accurate. Yes, betul. Sebab walaupun kita negara berjiran, tapi culture dia orang sangat berbeza. Even though there's a little bit of similarities, kan? And also because time 1970s tu, it was just post-war in it, right? Betul, like Malaysia and Indonesia. But kenapa Indonesia dijajah dengan kenapa Malaysia dijajah itu berbeza. And itu effect culture dia orang, cara pemikiran dan cara mereka praktikkan politik. Jadi to get those things as accurate as possible is quite hard because there's a lot of opinions, right? When you do research, especially when it comes to internet. Even published books pun, the writers, authors, they have their own opinions juga. Betul. Sejarah dengan opinion writers ni sebenarnya sangat-sangat berbeza. Jadi mungkin boleh berikan kata-kata terakhir kepada penonton Hawa. Okay. Kata-kata terakhir kepada penonton Hawa, I hope you guys faham tentang scenografi and korang dapat datang dan saksikan bulan emas di jendela kakek. Bulan emas di jendela kakek pada 28 dan 29 Disember ini pada 3 petang dan 8 malam. And there's also ada 3 lagi production. Kita punya peta itu berlangsung untuk selama 4 hari, 27, 28, 29 dan 30 Disember. Ada satu hari ada 2 show pukul 3 dan pukul 8 malam. Ya, betul tu. Jadi sebelum tu nak tanya, mana nak dapatkan tiket? Tiket? Okay, tiket dekat poster kita orang ada contact number where you guys can contact to get the tickets. Jadi kepada penonton-penonton Hawa, ibu bapa di luar sana yang mungkin mahu memperkenalkan anak-anak kepada budaya dan adat negara Indonesia atau Jepun, bolehlah datang dan sama-sama saksikan teater-teater daripada penilaian tahun akhir Aswara. Betul tu. Terima kasih diucapkan kepada Riz kerana sudi datang dan sekarang kita tahu scenografer tu apa dan apa sebenarnya yang perlu mereka hadapi dan harapnya siapa yang datang bersama kita hargai masa, hargai kerja mereka. Terima kasih banyak-banyak. Riz, kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa anda kepada penonton, Peta 2023 akan diadakan di Black Box Aswara bertarikh 27 hingga 30 Disember ini pada pukul 3 dan juga 8.30 malam. Baiklah, terima kasih Riz banyak. Semoga maju jaya dan all the best. Insya-Allah. Kepada penonton-penonton Hawa, jangan ke mana-mana sebab kita masih ada satu lagi segmen bersama anda special. Nak tahu apa? Anda kena bersama kami selepas ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buat Berbicara Hawa, inspirasi wanita masa ini. Wanita luar biasa. Di awal segmen tadi kita dah kongsikan macam-macam aktiviti yang anda boleh lakukan. Antaranya aktiviti yang boleh lakukan sepanjang cuti sekolah dan lepas tu kita adakan pula pelajar-pelajar daripada Aswara mengenai Peta 2023. Dan sekarang ni juga Mira, kita ada kongsikan benda yang lagi baik untuk penonton. Yes, jadi kita nak kongsikan top recommended movie untuk penonton Hawa sepanjang cuti sekolah dalam segmen Bioskop Film. Kau pulang sekarang. Kenapa nyanyi ya? Sebab Mira, cerita pertama yang akan kita kongsikan top recommended film adalah cerita yang sedih.
Sedih sangat tu. Sedihnya filem tersebut bertajuk Pulang. Sebuah cerita sedih mengisahkan seorang lelaki dari sebuah perkampungan nelayan kecil di Melaka berlayar untuk mencari rezeki dan kekayaan. Dengan harapan akan meningkatkan status sosial pada tahun 1940-an macam tu. Jadi setup dia sangat, orang cakap sangat oldies lah. Macam orang-orang zaman dulu pakai baju kebaya dan sebagainya. Jadi gagal pulang ke rumah, cucunya memulakan perjalanan yang sama untuk dilalui dengan matlamat menyatukan semula datuk dan neneknya pada 61 tahun kemudian. Dan cerita ni penonton saya boleh cakap sangat-sangat sedih. Sangat, saya dah tengok dah. Cerita ni sangat sedih. Tapi bagus sebab dia membawa nilai-nilai murni dalam semua manusia yang ingin mengubah corak kehidupan dia sendiri, Mira. Tapi yang paling penting sedih lah. Kalau boleh nampaklah daripada muka Eliza tu. Jadi kepada anda semua, bolehlah tonton bersama kanak-kanak. Bersama kanak-kanak pula. Bersama anak-anak. Ya, betul. Tengok sama-sama, nangis sama-sama. Bonding-bonding gitu. Okey, jadi kalau tadi cerita sedih, sekarang ni ada cerita patriotik pula yang bertajuk Rais Ini Kalilah. Jadi filem ni menghidupkan suasana semasa pilihan raya umum Malaysia 2018 yang bersejarah. Kalau ingat lagi waktu 2018 tu, seperti tajuknya yang memang dah menangkap kita punya minda dan mata untuk tengok. Filem ni bertemakan politik yang berpusat pada 6 individu yang berbeza tetapi dilakonkan oleh artis-artis Malaysia. Betul. Jadi filem ni macam dokumentasi lah. Kalau nak tengok sejarah tapi dalam apa orang kata genre yang lebih ringan, boleh tengok dokumentasi individu dari semua lapisan masyarakat yang menjalani rutin harian mereka dan pergolakan yang mereka perlu lalui dengan cara mereka sendiri ketika pilihan raya umum semakin hampir. Betul tu. Jadi kita tahu pilihan raya ni satu benda yang besar untuk setiap negara. Jadi mungkin kalau anda nak cerita yang patriotik kan, anda boleh tengoklah filem. Ya, betul. Jadi seterusnya kita ada cerita Prebet Sapu. Mungkin tidak sesuai untuk ditonton bersama dengan anak-anak, tapi saya boleh katakan bahawa filem ini boleh ditonton oleh orang dewasa. Jadi kita punya fikiran lebih terbuka. Betul. Jadi Prebet Sapu mengisahkan tentang seorang pemuda itu bernama Aman yang datang ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Namun disebabkan dia buta warna dan kereta lamanya yang diwarisi oleh bapanya baru meninggal, dia hanya boleh bekerja sebagai pemandu e-hailing sahaja. Jadi kita tahu orang buta warna dia cuma boleh nampak beberapa color je kalau tak silap saya lah. Saya sama ada merah, hijau ataupun kuning dan adalah 3 warna 4 warna macam tu, Mira. Jadi filem ini dirakam sepenuhnya dalam warna hitam putih sebagai metafora keadaannya, serta filem ini tentang kesunyian dan diskriminasi kaum. Jadi diharapkan apabila kita tonton cerita sebenarnya kita lebih faham sebenarnya, lebih cakna tentang apa yang dialami oleh mereka dan apa kita boleh buat, apa kita tak boleh buat. Ya, betul tu. Jadi sebenarnya orang-orang yang rawa warna ni dia tak boleh melihat sama macam kita lah, betul tak? Betul tu. Jadi kalau kita boleh melihat macam-macam warna di sekeliling, mereka mungkin hanya boleh melihat beberapa warna sahaja. Betul tu, Mira. Jadi nombor 4 pula kita ada cerita Aksi dan Patriotik. Betul. Yang bertajuk Pascal. Dulu viral cerita ni, Eliza. Ya. Pernah datang di Suka TV. Ya. Itulah, Suka TV pun pernah datang. Dia mengisahkan mengenai tentera laut di Raja Malaysia yang ingin pergi menjalani misi menyelamat memerangi lanun Somalia. Untuk apa? Untuk membebaskan sebuah kapal tangki yang dijadikan tebusan di Teluk Aden. Jadi mereka ada beberapa siri strategi dan taktik menyelamat dalam operasi mereka. Jadi filem ni penuh aksi dan menawarkan penonton gambaran tentang regimen latihan pasukan tentera laut di Raja Malaysia. Jadi ramai yang tak tahu tugas mereka di laut ni macam mana. Jadi sesuatu yang boleh kita saksikan sebagai orang awam biasa. Ya, betul tu. Ini semua pengorbanan ni. Pengorbanan askar kita, regimen kita. Jadi seterusnya kita ada cerita mengenai Sangka, cerita aksi. Kalau tak salah Conan Sangka ni siapa yang besar-besar tu, badan sasa tu? Sasa Aaron Aziz. Bukan. Tak apa, kejap kita tengok. Kita tengok poster dia. Jadi filem ni mengetengahkan komuniti MMA, menekankan latihan yang melelahkan, penderitaan mental, saingan,
pengiktirafan dan penyesalan yang dilalui oleh semua atlet. Kita tahu filem MMA ni sekarang ni tengah popular sebenarnya, sukan ni. Betul. Jadi Sangkar ni filem ngeri yang menyediakan lebih daripada adegan pertarungan sengit biasa. Jadi, siapa tu? Itu Zul Arifin, betul. Zul Arifin dan juga Mira Filzah. Jadi meneroka wataknya secara mendalam, ia menyinari kehidupan manusia dengan pelbagai perkara yang perlu dilakukan untuk mencari penebusan. Jadi ini satu filem yang kita boleh tonton bersama dengan anak-anak yang lebih dewasa lah, supaya mereka lebih faham tentang risiko hidup dan sebagainya. Yes, dan seterusnya kita ada cerita mengenai persahabatan. Jadi mungkin cerita ni sangat penting untuk kanak-kanak di luar sana untuk lebih menghargai sahabat-sahabat mereka. Tajuknya Mat Motor. Jadi Mat Motor ni satu pandangan alternatif yang cuba dilukis untuk mat rempit di Malaysia. Sebab selalu kalau kita dengar mat rempit, Eliza, kita terus fikir, budak-budak nakal. Betul. Tapi cerita ini dia nak mengubah persepsi kita dalam cahaya yang berbeza dengan mencipta kisah menawan seorang penunggang motosikal mengembara di sekitar semenanjung Malaysia untuk memenuhi hajat seorang rakan. Jadi ketua dia yang dilakonkan oleh Pekin Ibrahim mempunyai misi untuk mengumpul 4 topi keledah khas bagi pihak arwah sahabat dia. Dan bukan sahaja topi keledah tu mahal, Eliza. Nak dapat pun susah. Jadi itu sebenarnya adalah kenang-kenangan yang sangat dicari dan dihargai oleh ramai peminat motosikal. Betul tu. Sebab kita tahu kita kena pandang dari sudut pandang yang berbeza. Sebelum ni kita tonjolkan yang keras-keras, yang ganas-ganas. Betul. Kita kena faham yang ada orang melalui kehidupan itu dengan cara yang lebih berbeza. Yes, jadi itu adalah top movies recommended untuk anda di rumah menonton secara berkeluarga. Baiklah Mira. Betul. Okey, baiklah. Jadi kita dah kongsikan filem yang menarik untuk ditonton, Eliza. Jadi sekarang ni kita nak kongsi pula program baru yang perlu kakak abang tonton di Suka TV. Kita ada program terbaru Pin Siapa Tu bersama Aceh Boce sebagai Ramli Delivery Boy. Gosip-gosip bersama selebriti tempatan pukul 9 malam. Di mana, Eliza? Di saluran pukul 9 malam di MyTV saluran 116, ataupun seperti biasa anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana dengan penaja utamanya Tekno Mobile. Kita ada Izu Islam, kita ada Angah, kita ada dan seramai lagi artis-artis yang bakal Ramli Delivery Boy terjah. Kalau anda nak tahu, saksikan pukul 9 malam di saluran 116 MyTV. Ya, betul tu. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Hawa, kakak-kakak, anti-anti di luar sana. Semoga dapat bercuti dan bawa anak-anak pergi bercuti di mana-mana sahaja asalkan mereka belajar daripada pengalaman itu. Betul tu, dan kita harapkan jaga kesihatan baik-baik dan semoga anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan semoga dapat waktu family time yang secukupnya. Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Yang baik itu kita jadikan iktibar dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Baiklah, itu saja daripada saya Eliza Hisham dan saya Mirahan dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bye. Assalamualaikum. Salam.